Okey, wahai kaumku, la as'alukum. Tidak aku minta kepada kamu alaihi ke atasnya. Malan. Okey, sekarang Nabi Nuh nak cakap apa pula ni? Sekarang dia nak tolak apa ni? Tuduhan apa ni? Ha? Apa dia? Dia kata kamu tak ada kelebihan apa-apa pun. Dan pengikut kamu pun adalah orang miskin. Jadi kata Nabi Nuh, aku buat kerja dakwah ni, aku bukan nak harta. Makna, aku tak nak jadi kaya. Bukan matlamat aku nak jadi kaya pun. Dan sebenarnya semua dakwah para Nabi tak pernah minta upah. Habis, nak makan macam mana? Kalau tak ada upah, tak ada gaji, nak makan macam mana? Nak hidup macam mana? Pelajar sedap je ada gaji. Pendakwah tak ada gaji. Macam mana? Tapi para Nabi ada tak kerja lain selain pada pendakwah? Ada. Kalau orang tanyalah. Nabi kata tak minta upah. Tapi Nabi kerja apa, makan apa, dari mana dapat rezeki? Memanglah Allah bagi, semua Allah bagi. Kalau kerja akhirat, dunia akan datang. Jadi buatlah pendakwah. Kenapa tak buat kerja dakwah? On the way. Ambil masa lamanya on the way. Okey. Tidaklah ajriya, upahku illa kecuali ala Allah, ke atas Allah. Aku tak akan minta kamu upah. Habis aku dapat upah daripada siapa? Daripada Allah. Ini pun akidah ni. Akidah apa dia? Rezeki Allah yang bagi. Rezeki Allah yang bagi. Wallahu khairu raziqin. Allah adalah sebaik-baik pemberi. Surah apa ni? Surah Al-Jumu'ah. Apa maksud ayat ni? Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Kita baca, kita faham. Tapi akhirnya, kita yakin siapa yang bagi rezeki? Manusia kan? Sebab tu kita mana lebih takut pergi kerja lewat dengan solat lambat. Saya cakaplah benar. Mana lebih kita takut? Solat lambat ke pergi kerja lambat? Kerja lambat. Yang kedua, mana lebih kerap? Solat lambat ataupun kerja lambat? Mana lebih kerap? Tapi kita baca ayat ni kan, wallahu khairur raziqin. Kalau kita yakin Allah sebaik-baik pemberi rezeki, yang pertama, tak pada perintah Allah dulu, manusia. Nombor dua, kamu nak pecat-pecatlah. Sebab yang bagi pemberi rezeki terbaik ialah Allah. Aku hanya berhenti dengan engkau, bukan berhenti dengan Allah. Betul? Tapi nak sampai tahap tu, tak tahu bila lah. Betul kan? Sebab itulah proses Allah untuk mendidik Nabi dan para sahabat. Supaya mereka ni betul-betul menjadi kuat dan supaya Islam menjadi kuat. Apa prosesnya? Apa prosesnya? Prosesnya ialah Allah buang apa saja yang Nabi dan sahabat bergantung. Allah buang satu-satu. Contoh, Nabi sebelum tu bergantung pada siapa? Khadijah, Allah matikan. Kemudian, Allah matikan. Lepas tu, bergantung pada apa lagi? Negeri dia Mekah. Allah kata keluar. Jangan duduk kat Mekah. Betul kan? Dan sahabat-sahabat pun, Allah kata keluar semua. Tinggal semua tanah air dan tinggal semua harta. Jangan ada sikit pun bergantung pada tempat tinggal ataupun harta ataupun tanah air. Makna apa? Bila mereka sanggup berhijrah, apa makna tu? Bagi mereka rezeki tak ada masalah. Yang masalah ialah langgar perintah Allah. Sama juga kisah Hajar. Apa kekuatan Hajar? Kekuatan dan kehebatan Hajar.
Beza tak kalau Allah tinggalkan Hajar, dia tinggal pada pasir, ada pokok, ada sungai. Beza tak? Beza. Mana Allah tarik semua tempat Hajar bergantung. Suami tak ada, pokok tak ada, sungai tak ada, orang tak ada, kedai tak ada, rumah tak ada. Yang tu kehebatan Hajar. Akhirnya dia hanya bergantung pada mana lebih selamat? Bergantung pada Allah ataupun bergantung pada sungai? Allah. Kita jadi lemah sebab apa? Sebab terlalu banyak kebergantungan kita pada suami, kan? Lepas tu bila suami meninggal, bela. 3 bulan tak tahu nak buat apa. Sebab terlalu bergantung pada, kadang-kadang bergantung pada mak bapak, kadang-kadang bergantung pada kad kredit, pada telefon. Kadang-kadang bergantung pada apa? Line telefon. Bila line telefon tak ada, kelang kabutkan. Quran tertinggal okey lagi, line tu. Okey, upah aku ialah, soalannya kenapa para nabi, para rasul tak ambil upah? Satu jawapannya sebab upah yang paling bernilai ialah di sisi Allah. Yang kedua, sebab kedua, kenapa tak ambil upah? Cuba buka surah Al-Qalam. Okey, ayat 46. Surah Al-Qalam, ayat 46. Am tas'aluhum ajra. Cuba terjemah. Ataupun kamu meminta mereka, Allah tegur Nabi Muhammad. Ataupun engkau meminta mereka ajra, upah. Lepas berdakwah, kamu minta upah, minta bayaran. Yang menyebabkan fahum, maka mereka min maghramin musqalun. Musqalun rasa berat. Disebabkan apa? Maghramin. Maghramin itu bayaran ataupun yuran. Apa yang Allah nak beritahu Nabi di sini? Kamu berdakwah pada orang Mekah kan? Apa sebab orang Mekah tolak ni? Adakah sebab kamu ambil upah? Maka mereka pun buat alasan. Kami tak terima dakwah Muhammad sebab dia minta bayaran. Boleh faham? Jadi Allah nak beritahu apa ni? Orang musyrikin Mekah ni teruk sangat. Dakwah Nabi percuma dan baik untuk mereka. Tapi mereka tetap tolak. Otak mereka dah rusak dah. Tapi kalau kamu minta upah dan mereka tolak dakwah, kamu yang bersalah. Kamu yang bersalah. Ini sebab kedua. Kenapa tak boleh ambil upah? Iaitu jangan menjadikan orang beralasan. Kami tak nak terima dakwah sebab ada bayaran. Sebab tu saya sebut berulang kali, bila kita buat kelas agama, kelas lain ikut sukalah. Matematik ke sains ikut sukalah. Sebab itu lebih pada dunia. Tapi kelas agama nak selamatkan orang daripada neraka. Jangan tetapkan bayaran. Orang bagi upah, kita terima, itu soal lain. Tapi jangan tetapkan bayaran. Kenapa? Bila kita tak bayaran, golongan pertama sekali kita tolak siapa? Orang miskin. Orang miskin tak akan belajar dah. Dia tak akan berfikir nak datang kelas kita. Sebab dia tak ada duit. Kita terasa dengan kita letak yuran, orang miskin daripada awal lagi tak boleh datang. Jadi jangan mereka menjadikan yuran itu sebagai musqalun. Yang sebab ketiga, kenapa tak perlu minta upah? Sebab bila kita buat kerja dakwah, kita dapat apa? Apa kelebihannya? Dan Nabi sebut dalam hadis, la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Kalau kamu berdakwah, kamu mengajar sampai orang tu dapat hidayah daripada Allah sebab ilmu yang kamu bagi, maka ganjaran pahala untuk kamu lebih baik daripada unta merah. Kalau seorang beriman. Unta merah ni makna zaman Nabi harta yang paling mahal. Katalah harta unta masa tu harga RM5,000 Malaysia. Maknanya kita berdakwah seorang je beriman, kita dapat lebih daripada RM5,000. Kalau 10 orang, kalau 20 orang, tiba-tiba kita ambil upah RM100 sebulan kan? Rugi. Okey. Adapun rezeki itu boleh buat kerja lain. Abu Bakar buat kerja lain tak? Buat kerja lain, tapi Abu Bakar juga berdakwah. Abdurrahman bin Auf peniaga, tapi dia buat kerja dakwah.